Assalamualaikum. Okey, so hari ni aku nak share dengan korang tiga perkara kalau korang nak menjual rumah. Okey, so mungkin ada di antara kita yang nak menjual rumah. Lagi-lagi di waktu pandemik ni, sama ada korang nak menjual rumah sebab korang nak kurangkan komitmen, cut cost, nak kurangkan beban, ataupun korang nak jual satu rumah dan nak membeli rumah lagi satu. Dan yang paling best sekali, orang-orang yang memiliki rumah pada waktu ini, kalau dia jual, korang akan menikmati pengecualian cukai RPJT sebanyak 0%, tapi tertakluk juga pada syarat yang dinyatakan oleh LHDN itu sendiri. So, tiga perkara yang korang kena tahu sebelum korang nak jual rumah. Yang pertama, korang kena tahu status rumah korang. Maksud status ni adalah sama ada rumah korang freehold, leasehold. Kalau leasehold, berapa bakinya. Yang ini semua penting untuk kita tahu, dan klien kita ataupun bakal pembeli dia nak tahu juga rumah ni berapa baki lagi pajakan dan berapa yang perlu dibayar untuk renew pajakan tersebut. Okey, selain daripada itu, korang kena check sama ada rumah korang ni boleh dijual kepada Bumiputera ataupun bukan Bumiputera, ataupun international, ataupun rumah korang ni adalah jenis Malay Reserve. So yang ini korang kena ambil tahu supaya korang boleh set target market untuk kita jual rumah kita nanti. Yang seterusnya adalah kita kena check sama ada title ataupun geran kita dah dipindahkan nama. Contohnya, kalau kita tengok title ataupun geran rumah tu masih lagi nama pemaju, cepat-cepat korang kena selesaikan urusan tukar nama daripada nama pemaju kepada nama pemilik. Sebab kalau hari ni kita nak jual, hari ni belum tukar lagi, masih lagi master title ataupun masih lagi nama title dekat nama dekat geran tu adalah nama pemaju, ianya akan mengambil masa yang sangat lama untuk selesaikan proses jual beli rumah anda. Okey, seterusnya korang kena pergi ke bank untuk dapatkan maklumat lah berkenaan berapa baki, jika masih ada loan lagi, berapa baki yang perlu diselesaikan jika anda ingin menjual rumah anda. So dekat sini anda boleh set the price ataupun anda boleh buat budget lah, buat kira-kira. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah macam mana nak menentukan harga untuk menjual rumah. Benda ni macam common sense lah, tapi sebenarnya ramai macam perasan ataupun tidak, ataupun sedar ataupun tak lah. Contohnya, kalau saya ada let's say saya ada iPhone iPhone kat belakang, malah ni. Okey, contohnya iPhone XS Max, tapi iPhone 10 tu, XS Max, saya nak jual pada harga iPhone 12. Harga iPhone 10 sama dengan harga iPhone 12. Of course takkan ada orang yang nak membeli, melainkan kalaulah saya ni artis, saya sign kat belakang tu, ada orang sangguplah beli mahal, tapi bukan sebab telefon tu, sebab nilai tanda tangan tu. So sama juga dengan rumah kita. Kalau rumah kita median price nya adalah di sekitar 300,000, anda nak jual pada harga 350,000 ataupun 400,000, masalahnya kita akan susah untuk dapatkan pembeli yang berminat. Bukan kata tak boleh, anda boleh cuba, tapi mengikut pengalaman kami sebagai real estate ataupun real estate negotiator ni, agak sukar lah. Tapi anything can happen in a property market. Okey, pertama, cara kita nak menentukan rumah tu lah. Macam mana kita nak menentukan rumah? Kita kena buat comparison melalui iklan-iklan. Kita tengoklah harga sekitar tu. Kalau harga yang kita tengok macam kita nak jual ni, ni boleh jual mahal ni, and median 300, tapi ada orang nak jual 400,000 contohnya. Dia boleh buat iklan 400,000, yes, tapi kita kena tengok dah berapa lama dia iklankan rumah tu. Kalau dah lama tu masih tak terjual, kena faham-faham lah. Okey, yang pertama, buat comparison melalui iklan-iklan. Korang boleh tengok di Mudah, iProperty, Hprop, dan banyak lagi. Okey, seterusnya korang boleh yang ini agak teknikal sikit, tapi tak adalah teknikal sangat ataupun tak adalah susah sangat. Korang boleh pergi ke Bricks, BRICKZ, yang mana Bricks ni dia ada offer satu percuma, satu berbayar. Yang percuma ni anda just boleh tengok macam
basic features je lah. So dekat situ pun anda boleh tengok berapa harga transaksi yang dijual. Tapi dekat sini korang kena faham tak semestinya transaksi yang paling mahal yang itu harga yang korang tetapkan. Sebab kalau tengok harga yang paling mahal tu mungkin sebuah dua buah je. Mungkin orang yang beli rumah tu sebab dia dah berkenan sangat dengan rumah tu extend ke, renovation ke dan sebagainya lah. Sebab tu kalau dalam banyak-banyak transaksi tu, contoh sekali lagi median 300 akan ada dalam 350 ke 360 contohnya, tapi tak banyak, 1-2 saja. Yang banyaknya adalah sekitar 285 ke 300 ribu. Sebab itulah harga median dia. So itu antara cara yang kita nak kena tentukan lah. Kalau kita nak letak harga mahal, again terpulang sebab hak kita kan, sebab kita pemiliknya, tapi nak dapatkan pembeli tu akan mengambil masa yang panjang lah mungkin. Okey, seterusnya korang boleh tanya, sama ada tanya valuer. Valuer ni adalah penilai yang berdaftar. Mereka adalah orang yang, kalau dalam negara kita, mereka lah yang layak ataupun yang dibenarkan untuk memberi nilai kepada hartanah kita. Berapa harga hartanah kita. So mereka adalah penilai berdaftar ataupun registered valuer lah, ataupun mereka yang bekerja dengan agensi penilai. Ataupun anda boleh pergi ke bank, tanyakan pada bank berapa harga nilai semasa rumah anda. Dan perkara ni anda boleh lakukan sendiri, tapi kalau anda tak mahir ataupun kurang faham, kurang jelas dan mungkin tak ada masa, anda boleh lantik ejen, dan ejen akan menguruskan urusan dan dapatkan ataupun buat semakan penilaian harga hartanah anda, buat semakan dokumen title rumah anda dan sebagainya. So ejen akan bantu. Dan seterusnya, yang ketiga, maksud saya yang dalam urusan menjual rumah ni ada 3 perkara. Yang pertama, cek status rumah. Yang kedua, macam mana kita nak nilaikan harga ataupun nak letakkan harga menjual kita. Dan yang ketiga, siapa yang boleh bantu uruskan, ataupun anda nak uruskan sendiri. So yang ketiga ni anda boleh uruskan sendiri untuk menjual rumah. Kalau anda mungkin ada pengalaman, kawan-kawan, sahabat, saudara mara yang dah pernah menjual rumah dan mereka tahu the whole process, dan juga anda ada masa untuk menguruskannya, yes, anda boleh uruskan sendiri. Dan mungkin dengan cara ini anda lebih faham selok-belok dan proses dia, macam mana nak menjual dan membeli rumah. Tapi kalaulah anda tidak memiliki masa ataupun anda tak tahu dan anda takut, mungkin takut tertipu ataupun teraniaya dalam transaksi, lebih elok anda melantik perunding hartanah yang berdaftar ataupun REN. Yes, lebih teknikal, kita ada REN, kita ada PEA, kita ada REA. Tapi basically saya kat sini saya nak menerangkan berkenaan REN je lah. So anda cari mereka yang berdaftar ataupun menjadi perunding hartanah yang memiliki REN number. So REN tu dia ada nombor-nombor dia lah. Dan mereka ni anda boleh buat semakan di laman web lppeh.gov, ataupun anda boleh google je lppeh jarak space search. So kat sini anda boleh dapatkan maklumat sama ada mereka ni berdaftar ataupun tidak. So ejen-ejen yang berdaftar ni lah ataupun REN ni lah yang boleh membantu anda untuk menguruskan transaksi jual rumah anda. So mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan, so lebih mudah lah untuk anda menguruskan proses jual beli rumah anda nanti. Okey, kalau tambahan lah, mungkin ada orang tanya berapa kos untuk melantik ejen. Sebab ejen ni mahal dan sebagainya. Okey, yang pertama, harga rumah, harga jualan ditentukan oleh pemilik, yang mana ejen cuma boleh menasihati saja, tapi yang menentukan harga rumah adalah pemilik itu sendiri. Yang kedua, fee agency ataupun agency fee tidak boleh lebih daripada 3%. So sekitar contohlah, let's say kalau dalam 100,000 baru 3,000. So 3% yang telah ditetapkan oleh government ataupun kerajaan kita. So kalau nak kata lantik ejen nanti harga rumah jadi mahal,
Tak, sebab yang menentukan harga adalah pemilik. So ataupun orang kata kalau lantik ejen, nanti kan ejen tu jual murah jual lebih tapi dia ambil lebihan tu. So tak boleh. Apa-apa komisen yang ejen dapat daripada hasil transaksi tu, dia kena disclose dengan dia punya klien lah. Maksudnya kalau lah pemilik lantik ejen, pemilik dia akan tahu berapa yang komisen ejen yang telah ataupun akan dibayar oleh pemilik itu sendiri. So harapnya video yang ringkas ni dapat membantu anda memahami serba sedikit tentang proses untuk menjual rumah. InsyaAllah kalau ada masa lagi, saya akan buat perkongsian untuk info-info yang lain pula. Assalamualaikum.